الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda bersama dengan saya Dai Fahmi sebagai moderator anda untuk rancangan kita pada pagi ini. Tak lain dan tak bukan, iaitu rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Dan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, topik yang akan kita kupaskan tak lain dan tak bukan adalah topik akidah, iaitu berkenaan dengan 99 nama Allah, yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Quddus. Dan seperti biasa, topik-topik kita pada hari ini akan disampaikan ataupun akan dikupas oleh panel-panel kita yang terhebat. Dan hari ini, panel yang bersama dengan saya tak lain dan tak bukan adalah panelnya Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Panggil Ustaz ke panggil Prof Ustaz? Ya, panggil Ustaz. Panggil Ustaz boleh Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun sebarang persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan sedikit makluman berkenaan dengan status terkini COVID-19 di Malaysia. Setakat sehingga 2 Januari 2021, kes baharu yang dicatatkan adalah sebanyak 2,295 dengan kes tempatannya 2,286, kes importnya 9 dan kes sembuh baharu jumlahnya 3,321 dan jumlah kes sembuh total sekali semua sekali iaitu 94,492 dan jumlah kematian yang baharu adalah seramai 9 orang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya mendoakan, saya mewakili pihak kru penerbitan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru TV3 mendoakan agar kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebarang penyakit insya-Allah, terutamanya wabak COVID-19 ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, Ustaz dah bersedia Ustaz? Ya. Alhamdulillah. Jadi kita nak terus
ke topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan topik akidah 99 nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan juga Al-Qudus. Jadi Ustaz, sebagai permulaannya, sudilah Ustaz untuk kita sama-sama tahu tentang mukadimah topik kita pada hari ini. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah. وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Terima kasih kepada Da'i Fahmi dan juga semua kru yang terlibat dan terutama para penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kita sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu untuk kita mempelajari ataupun membincangkan satu ilmu yang disebut sebagai Ashraful Ulum, iaitu ilmu yang paling mulia, yang sangat-sangat mulia, bahkan boleh kita sebut sebagai ilmu yang paling mulia. Kerana ilmu ini berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-namanya yang mulia. Asma'ullah al-husna, al-asma'ul husna. Asma' jamak kepada isim yang merujuk kepada nama yang banyak. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai banyak nama, bukan 99 saja. Lebih daripada itu yang kita tidak tahu bilangan yang sebenarnya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja mengetahui. Cuma disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 99 nama. Maka insya-Allah kita cuba membincangkan nama-nama tersebut. Tadi ni kita intro mula tadi dengan nasyid, alunan nasyid As-Husna. Alhamdulillah tenang ya kita dengar kan nasyid tersebut. Dan alhamdulillah di sekolah-sekolah pun sekarang ni pagi-pagi nasyid Asmaul Husna menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, yang Maha Sempurna. Cuma hanya tak cukup sekadar kita menyebut nama Allah Taala. Kita nak cuba memahami dan menghayati nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa, tuan-tuan? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsadul Asna fi syarhi Asma'illah Al-Husna, Imam Ghazali dia kata ada 3 peringkat untuk kita memahami Al-Asma'ul Husna ni. 3 peringkat. Yang pertamanya ma'rifah. Kita nak kenal. Kenal tu kita sebut satu-satulah. Macam hari ni ada 4 nama yang akan kita bincangkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Yang pertama ma'rifat, kata Imam Ghazali. Yang kedua al-isti'azam. Kita merasai keagungan nama Allah itu. Nak bagi ada feel, ada rasa. Itu tujuan kita berbicara. Dan yang ketiganya at-takhalluq. Maknanya kita nak meniru sifat-sifat tersebut. Walaupun memanglah tak boleh. Tapi nak ambil athar, kesan-kesan daripada nama Allah yang menunjukkan sifat Allah yang Maha Agung itu untuk kita amalkan. Contohnya sifat rahmat. Sifat rahmat kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat rahmat, tak merahmati, dia tidak akan dirahmati. Dan sifat rahmat itu datang daripada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Jadi cantik tuan-tuan, apa yang disebut oleh Imam Ghazali itu untuk kita ambil sebagai satu pedoman dalam kita mempelajari, membincangkan Asma'ullah Al-Husna. Sebelum saya nak masuk bincang 4 tadi, saya intro sikitlah sebagai satu pengenalan tentang Asmaul Husna ni. Sebab apa kita belajar ataupun nak mengkaji Asmaullah Al-Husna ini? Kerana ia merupakan min a'zam asbabi dukhulil jannah. Kita belajar dia, kita nak menghayatinya sebab dia merupakan salah satu
kita kata wasilah yang besar, yang utama untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Sebagaimana yang hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillah tis'atun wa tis'una isman mi'ah illa wahidah la yahfazha ahadun illa dakhalal jannah. Dan wa fi riwayatin man ahsaha dakhalal jannah. Iaitu bagi Allah Ta'ala 99 nama, 100 kecuali satu. Sesiapa yang menghafalnya, maka dia masuk syurga. Jadi maksud hafal tu kita dah terang tadi, bagi mereka yang mengetahuinya, beriman dengannya dan melaksanakan tanggungjawab terhadap nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kebesaran Allah Taala tersebut. Jadi disebut juga oleh Imam Ghazali, bila Nabi sebut bagi Allah 99 nama, tak menafikan nama-nama yang lain. Cumanya cukup kita faham 99 cukuplah. Cukuplah untuk diri kita sebenarnya bila mana kita reti, bila mana kita faham 99 nama ni. Kerana Al-Asma'ul Husna ini tu'arifuka billahi azza wa jalla. Karena dia mengenalkan kita kepada Allah. Nama-nama Allah ni sebenarnya dia mengenalkan kita kepada Allah. Sebagaimana daripada Ubay bin Ka'ab, dia kata bahawa musyrikin datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ya Muhammad, ansib lana rabbak. Ya Muhammad, sifatkan kepada kami macam mana Tuhan kamu itu. Allah Ta'ala turun ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ahad. Allah Ta'ala itu Maha Esa. Kemudian mengetahui Asma' Husna ini juga merupakan aslu ibadatillah. Jadi asal kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi nak kenal Allah tu macam mana? Antaranya adalah dengan ya'rifu asma Allah wa tafsiraha, kita mengetahui nama Allah dan kita cuba membincang menafsirkannya. Fa yu'azzimullah, maka seseorang itu akan membesarkan dan akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Asma'ul Husna ini, dia merupakan sebab untuk wasilah untuk istijabah untuk doa, mustajabnya doa. Hari ini kita memang orang Islam ni, kekuatan kita doa. Doa silahul mu'min, doa itu senjata bagi orang beriman. Maka Allah Ta'ala kata, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Maka fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Surah Al-A'raf ayat 180. Dan satu riwayat dalam oleh Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, satu ketika Nabi SAW mendengar ada seorang laki-laki ini, selepas daripada tasyahud, lepas tahiyat akhir, dia membaca, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ni dia menyebut innaka antal ghafurur rahim, itu antara juga nama-nama Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ataupun maksudnya kalau kita terjemah sikitlah, Allahumma inni as'aluka ya Allah, ya Allah sesungguhnya aku pohon padamu, ya Allah engkau lah yang Maha Esa, yang tempat tumpuan, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada setara bagimu ya Allah, antaghfir li dhunubi, ya Allah ampunkan dosa-dosaku ya Allah, innaka antal ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata qad ghufira lahu. Nabi ulang 3 kali. Qad ghufira lahu, diampunkan baginya, diampunkan baginya dan diampunkan baginya. Jadi itulah antara yang kita kata kelebihan. Banyaklah kalau kita nak bincang tentang Asmaul Husna ni, antara lain dia merupakan sebab untuk kita menghilangkan duka lara. Kalau kita rasa stres ke apakah, kita berdoa menggunakan dengan nama Asmaul Husna. Baik, begitu juga bila mana kita mengetahui nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah, dia akan mendatangkan rasa kegerunan. Dan inilah orang yang berilmu ni yang disebut oleh Allah, innama yakhshallah min ibadil ulama.
Orang yang mengetahui ini dia akan takut kepada Allah, dia akan gerun kepada Allah. Seterusnya dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan dengan nama Allah insya-Allah kita akan selamat sebenarnya. Sebab itu kita dianjurkan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang dengan nama Allah. Tidak akan memberi kemudaratan sesuatu pun di langit maupun di bumi. Nak cerita kepada kita betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita. Jadi maknanya itu kita sebut tentang al-asma Allah al-husna. Baik, itu mukadimah intro lah. Okay, baik. Lepas ni kita sambung pula. Okay. Baik Prof. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Prof dah menjelaskan tentang mukadimah berkenaan topik kita pada hari ini, iaitu 99 nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus secara jelas lagi bersuluh. Jadi insya-Allah kita nak berehat seketika, kita nak tarik nafas dulu sebelum kita selami lebih jauh. Kita jumpa selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu topik akidah, iaitu 99 nama Allah, yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus, iaitu topik yang akan kita kupas pada hari ini bersama dengan panel kita pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Jadi sebentar tadi Prof dah menjelaskan tentang sedikit mukadimah. Namun Prof ada nak menambah sedikit lagi berkenaan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi kita persilakan Prof untuk menerangkan. Baik, terima kasih. Tadi kita bincang tentang intro Asmaul Husna secara ringkas. Dan secara ringkas juga kita sebut maksud perbincangan kita pada hari ini, pada pagi ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Bila disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, saya terus dua-dua. Ar-Rahman Ar-Rahim, sinonim. Biasa. Sebab apa? Biasa dengan kita. Sebab selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan disebut oleh Nabi SAW, Kullu amrin dhibalin la yubda' fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Sesuatu perkara baik yang tak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab apa kita dituntut untuk memulakan sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sebab apa? Tengok nama Allah Taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kedua-duanya sebenarnya diambil ataupun berasal daripada perkataan rahmat, rahimah, rahimah. Jadi atas wazan fa'lan, Rahman, sirah mubalaghah, ataupun kita sebut sirah mubalaghah ni dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu kita kata rahmat yang tersangat-sangat. Gitu maksud dia. Yang tersangat-sangat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Ar-Rahim juga daripada yang sama, rahimah juga. Ar-Rahim merujuk kepada sifat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya apa beza dia? Sudah tentu ada perbezaan. Walaupun kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia nama yang mustaqan minar rahmah, daripada rahmat ataupun rahmah, tetapi beza yang disebut oleh para ulama secara ringkasnya, saya sebut jumhur ulama menyatakan bahawa Ar-Rahman itu pemurah Allah Ta'ala, itu yang kita terjemah sebagai pemurah lah, iaitu yang ianya mempunyai rahmat kepada seluruh makhluk, semua sekali, termasuk orang mukmin, termasuk orang kafir. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Itu ya. Manakala Ar-Rahim pula, Ar-Rahim ni rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan juga atas dunia dan akhirat, terutama kepada orang yang beriman. Difokuskan kepada orang yang beriman. Itu yang dipegang oleh jumhurul ulama. Jadi apatah lagi rahmat kepada orang beriman pada hari akhirat dengan sifat rahim Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, Ar-Rahman itu sesuatu dia menunjukkan pada sifat zat. Mana Allah Ta'ala ni memang bersifat dengan Ar-Rahman. Macam beginilah kita, kalau kita nak bagi contoh begini. Kalau seorang itu dermawan, marilah siapa pun minta dia bagi. Dia tak kisah.
orang tu datang tu miskin ke, kaya ke, dia pejas sebelah mata aja. Dia bagi je, bagi. Sebab apa? Sebab sifat yang ada pada dia. Tapi ada setengah-setengah orang, dia kadang kala je. Kadang orang nak bagi, dia bagi. Kadang dia tak bagi. Kan? Jadi Ar-Rahman tu menunjukkan sifat zat. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat seumpama itu. Manakala Ar-Rahim itu juga menunjukkan sifat fi'liyah, perbuatan, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kasih sayang ini sudah tentulah pada golongan tertentu. Dipilih daripada yang tertentu. Baik. Kemudian Ar-Rahman ini nama khas yang khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh letak Ar-Rahman pada selain daripada Allah. Berbeza dengan Ar-Rahim. Sebab itu Allah sebut qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Doalah, mintalah sama ada Allah, doa pada Allah ataupun Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak letak juga kena letak Abdur Rahman. Berbeza Ar-Rahim ni boleh, dan Allah menyifatkan Nabi ni harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah sendiri ada rahim terhadap orang yang beriman. Baik, itu cara ringkas itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malik apa? Al-Malik ini kita sebut sebagai yang maha menguasai. Raja lah. Malik ni raja. Senang nak faham ni maharaja. Yang raja segala raja lah. Sebab itu bila sebut Al-Malik ni huwa al-mutasarrifu fi mulkihi kama yasha' huwallah. Yang boleh buat apa saja, menguasai segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menguasai segala-galanya. Sebab tu bila kita baca Fatihah kita sebut Maliki Yaumiddin. Allah Taala raja segala raja pada hari pembalasan. Jadi maknanya tidak ada sesiapa pun yang boleh sombong dengan Allah. Kekuasaan yang ada pada di atas dunia ini bersifat sementara. Baik, itu secara ringkas tentang apa itu Al-Malik. Kemudian Al-Quddus. Al-Quddus maksud Maha Suci. Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana kita lihat dalam surah Al-Baqarah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 30, kami menyucikan engkau ya Allah, kami menyucikan nutahhir, menyucikan engkau dengan bertasbih kepada engkau ya Allah. Jadi ada pandangan menyatakan nuqaddisu lak itu maksud dia nutahhir anfusana lak, menyucikan diri kami untukmu ya Allah. Wa qila nansabuka ila sifatika at-tahirah. Kami menisbahkan kepada sifat kamu yang maha suci. Jadi maknanya juga ialah Allah Subhanahu Wa Taala munazzah an kulli sifat ataupun min kulli munazzah anil uyub wan naqs. Maha suci Allah Taala ni Allah suci daripada segala kekurangan, segala keaiban. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala maha sempurna. Dan juga maha suci dan maha sempurna. Jadi itulah sedikit sebagai kita sebut ta'rif ataupun definisi terhadap keempat-empat nama Allah Ta'ala tersebut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Masya Allah. Terbaik Prof. Jadi penjelasan yang sangat-sangat jelas daripada profesor kita pada hari ini. Jadinya Ustaz atau Prof, saya dah confuse Ustaz. Jadi Prof, kita nak terus kepada soalan kita, soalan daripada Facebook daripada saudara Imran Syakir. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Benarkah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini saling berkaitan? Dan mengapakah keduanya disebut di dalam basmalah dan diberi keutamaan antara nama-nama Allah yang lain? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Imran Syakir kerana sudi bertanyakan soalan. Saya kira ini soalan sulung yang terbaik Ustaz. Benarkah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini saling berkait? Dan kenapa keduanya disebut dalam basmalah? Adakah dan kenapa benda ini jadi satu keutamaan berbanding dengan 99 nama yang lain? Baik, sememangnya macam kita sebut tadi bahawa Ar-Rahman, Ar-Rahim ni memang ada saling berkait kerana kedua-duanya berasal daripada perkataan yang sama, iaitu rahmah ataupun rahmat. Kita panggil rahmat lah, yang menunjuk kepada maksud apa? Kasih sayang ataupun belas kasihan. Jadi di situ menunjukkan bila kita baca bismillah ini, kita akan merasai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini manusia, kita ni kadang-kadang kita sangka buruk dengan Allah. Ada orang
dia rasa bila dia buat salah macam-macam salah dah. Alang-alang menyelut pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Aku ni, apa dosa aku tak buat. Saya pernah apa, kita kata nasihat adalah seorang ni. Dia bagi tahu dia apa dosa, semua dosa dia buat. Semua dosa, Ustaz. Bagi dia lah, semua dosa dia buat. Benda-benda haram semua dia buat. Syirik kepada Allah pun dia buat. Kan? Kemudian dadah pun dia buat. Allah. Zina pun dia buat. Kan? Mencuri pun dia buat. Complete package. Berjudi pun dia buat. Macam-macam lah kalau nak senarai itu banyak. Jadi akhirnya, bila kita nasihat, dia kata, saya memang tak boleh buat apa dah. Takkan Allah nak ampunkan saya. Allah. Saya dah sampai tahap macam ni dah. Orang kata memang macam sampah lah. Kan? Tak guna langsung lah. Jadi kalau dia faham konsep Ar-Rahman Ar-Rahim, dia akan mengetahui orang kafir pun Allah bagi rahmat. Allah. Bukan sekadar orang Islam yang buat dosa. Orang kafir pun Allah bagi rahmat. Kalaulah tak ada rahmat Allah, orang nak minum air pun tak boleh. Kan? Sebab kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna di situ, kalau kita faham konsep ini, maka insya-Allah kita akan sentiasa husnuzan dengan Allah dan cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah untuk kita kembali ke bakal jalan. Dan nama ini juga menunjukkan sebagai contoh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa sebabnya juga? Sebenarnya kalau kita lihat kesan-kesan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat alam ini. Apa perkara yang daripada rahmat Allah Taala itu, Allah Taala bagi semua apa yang kita nak, Allah bagi. Sebagai contoh, kita perlu apa? Kita perlu udara. Allah bagi dah udara. Bagi. Di mana saja ada udara. Betul. Di rumah, atas jalan, ni kat sini kan. Jadi, dan Allah ciptakan kasih sayang Allah, rahmat Allah Ta'ala ni. Sebab kadang-kadang orang kata, sebab apalah aku ni susah. Aku terpaksa kerja, sapu sampah. Kan? Sapu sampah, dia bukan satu benda yang hina. Allah ciptakan kepelbagaian. Kalau semua orang, bos semua, siapa yang nak kerja macam tu? Takkan wujud dunia ni, takkan wujud. Mesti ada bos, mesti ada pekerja, mesti ada orang kaya, mesti ada orang miskin. Nampak tak rahmat Allah? Kita pandang dia sebagai rahmat Allah Ta'ala, miskin pun rahmat. Kalau semuanya kaya ni, tak ada siapa nak buat kerja lah, cuma contohnya. Semua nak ada driver semua kan. Siapa nak driver? Siapa nak driver? Sebagai contohnya. Maka di situ rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terpancar pada alam ini dengan begitu jelas kepada kita. Jadi di situ kalau kita lihat orang jahiliyah ataupun orang Arab Quraisy, golongan musyrikin, mereka ketika mana nak buat sesuatu, mereka baca bismillah juga, tapi bismillah tawal uzza. Diguna nama apa? Nama berhala dia dengan nama Lata dan Uzza. Dan sebab itu satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi pergi Taif, orang Taif tolak Nabi kan, melontar batu kepada Nabi SAW sampai berdarah. Nabi rehat di satu pohon kebun anggur. Toki kebun tu kesian tengok Nabi, dia pun minta dia punya khadam dia, pekerja dia iaitu Adas, hantar anggur pada Nabi. Nabi ambil, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terkejut Adas ni. Daripada ni perkataan yang tak dengar sebelum ini. Sebab orang musyrikin duk sebut Lata Uzza aja. Maka Nabi tanya, kamu daripada mana? Dia kata daripada Ninawa. Lalu Nabi kata daripada tempat Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Dia kata macam mana kamu boleh kenal? Itu saudaraku Nabi. Akhirnya ringkas ceritanya, dengan bismillah itu dia masuk Islam. Allah. Dalam kalangan hak ramai-ramai tolak, akhirnya ada yang dilembutkan hati dia. Itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, saya tertarik dengan intro Ustaz tadi berkenaan dengan nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana Ar-Rahman ni kita tak boleh kenakan sifat itu pada manusia. Tapi pada masyarakat kita, kebanyakan yang meletakkan nama pada anak dia, mungkin ada sebahagiannya yang tak meletakkan Abdul. Meletakkan Rahman ataupun Rahim sahaja. Jadi Ustaz, soalan saya, adakah
apabila kita meletakkan nama tanpa meletakkan abdu di depan, akan memberikan kesan kepada anak tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Dia sebenarnya bukan semua nama yang tak boleh. Memang seeloknya bagi nama-nama Allah Ta'ala ni kita letak Abdun, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Qudus dan sebagainya. Tetapi kalau tak ada Abdun, Rahim boleh. Rahim aja boleh. Sebab apa? Sebab sifat itu berkongsi dengan manusia. Manusia berkongsi dengan sifat, cumanya tak samalah manusia. Rahim manusia ni adalah sebuah kekurangan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut yang kata Nabi SAW juga wakan bersifat Raufur Rahim, iaitu bersifat Rahim. Nabi juga manusia, kan? Ada kekurangannya. Tetapi nama yang tak boleh kita letak melainkan kena letak Abdun adalah Rahman. Ar-Rahman. Itu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Begitu juga Allah lah. Ada orang nama Allah. Tak boleh nama Allah kan. Begitu juga nama Ar-Rahman. Kadang-kadang ini kesilapan yang berlaku pada kita. Kan? Begitu juga nama yang elok Abdul Rahman panggil Rahman. Kalau panggil Man tak apa lagi. Man maksud siapa kan. Kau nak panggil ringgasan kan. Jadi sebab itu merujuk kepada khusus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia dilarang. Tetapi yang lain boleh. Malik, nama Malik saja boleh. Namun begitu, kalau kita nak nisbahkan kita kepada Allah, alangkah baiknya kita letak Abdul Malik, hamba kepada Al-Malik. Abdul Qudus, hamba kepada Al-Qudus. Itu yang terbaik. Jadi Ustaz, kalau orang yang dah contohlah umur dia usianya dah mencecah 40 tahun, tapi dia tak tahu pun pasal yang isu Rahman Rahim ni. Jadinya nama dia Rahman sebagai contoh. Jadinya bila dalam usia 40 tahun ni baru dia tahu, Rahman ni tak boleh untuk diri aku. Jadi adakah dia wajib tukar nama atau bagaimana Ustaz? Ya, dia kena tukar nama, lalu letak Abdun depan dia. Supaya dia dapat orang kata memperbetulkan keadaan. Macam juga orang nama-nama tak baik, nama-nama tak elok. Dia ambil dalam Quran, mengatakan Quran syarrul bariyah. Dalam Quran tu, tapi Allah cerita tentang sejahat-jahat kejadian, sejahat-jahat makhluk. Nama dia macam tu. Syarrul bariyah. Nama macam sedap. Baru tahu tak apa, buat macam mana, bukan salah dia. Betul. Jadi dia tukar je lah. Tukar supaya lebih tukar pada khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk sebagai contoh. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan. Jadi Ustaz, kita ada caller Ustaz. Soalan daripada pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Fahmi dan Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Doktor. Doktor dia menyebut mengenai sifat Ar-Rahman tadi, itu mengasihi ya. Dia bukan kepada orang Islam saja, malahan orang yang non-Muslim juga Allah bersifat sedemikian. Soalan saya Doktor, apakah ia terlibat juga dengan makhluk lain, contohnya binatang dan juga tumbuh-tumbuhan? Kerana Allah, kalau sekiranya Allah bersikap mengasihi kita ni, kadang-kadang dengan binatang ni kita bukannya peduli sangat. Kadang-kadang kucing minta makan sikit pun kita sepak je Doktor. Jadi apakah kita ini, bolehlah kita bersikap itu, sedangkan Allah sendiri dia bersikap mengasihi Ar-Rahman ini, buat kata Ustaz tadi, tidak termasuk orang Islam saja, orang bukan Islam, dan apakah ia juga kepada tumbuh-tumbuhan, gunung ganang ke ataupun binatang-binatang ini Doktor. Yang kedua, saya nak tanya sikit mengenai nama Rahman tadi tu. Banyak kita nama Rahman ni Doktor. Kadang-kadang Rahman tu digelar pula dengan nama-nama yang glamour. Contoh Rahman Bulat lah, Rahman macam-macam. Jadi apakah ia, bolehkah kita memperkenalkan, contohlah kita nak kenalkan dia, Rahman mana satu? Allah Rahman Metalik itulah. Jadi begitu, bolehkah Ustaz kita bersikap itu, kita menggelar orang dengan nama, sudahlah nama Rahman tu, nama tu buat kata Ustaz dia ketambah Abdul. Tapi boleh pula kita gelar-gelar macam tu. Bolehkah Ustaz kita bersikap begitu? Itu soalan saya Doktor dan Da'i. Terima kasih banyak Doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Omar bin Abdul Majid kerana sudi bertanyakan soalan salah seorang pemanggil tetap kita Ustaz. Jadi Ustaz, tapi sebelum kita nak menjawab soalan tu, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Jadi sebentar tadi sebelum kita berehat dan beristighfar seketika sebentar tadi, kita telah menerima soalan daripada saudara Omar bin Abdul Majid. Ustaz, soalan yang pertama dia berkenaan dengan Ar-Rahman, iaitu Allah ni bersifat Ar-Rahman pada seluruh makhluk. Jadi soalannya, adakah sifat Ar-Rahman ini juga termasuk dalam kalangan haiwan-haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan? Itu yang pertama. Dan kita ini sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajarkah kita bersifat sebaliknya daripada sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sifat yang baik ini? Itu soalan dia, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid atas persoalan yang dikemukakan tadi. Iaitu yang pertama, bagaimana sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala. Apakah kepada manusia saja? Tidak. Kepada semua makhluk. Semua makhluk. Hatta kepada tumbuhan, hatta kepada haiwan, hatta kepada alam keseluruhannya. Itu sifat Rahman Allah Ta'ala. Sebab itu haiwan dia dapat makan. Kan, tumbuh-tumbuhan dapat hidup, Allah bagi kehidupan. Semua itu adalah daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat berlimpah ruah, yang sangat banyak. Dan sebab itu, macam kita sebut tadi, kalau masih ingat lagi, kaedah yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kita memahami Asma'ullah Al-Husna. Yang pertama, kita kenal sifat rahmat Allah Ta'ala. Kita kenal. Yang kedua, kita cuba mengisti'azam, kita membesarkan sifat tersebut. Yang ketiga, kita cuba mengaplikasikannya dalam diri kita. Maka dengan sebab itu, kita juga kena aplikasi sifat rahmat dalam diri kita. Hatta kepada haiwan. Sebab itu Nabi SAW menegaskan tentang ada seorang yang dia kurung kucing. Hadis ni masyhur, semua kita tahu. Kurung kucing, tak bagi makan, mati kucing tu. Nabi kata dia masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia tidak ada sifat rahmat kepada haiwan. Berbeza dengan ada seorang lagi, dia memberi minum kepada anjing yang kehausan. Walaupun dia seekor anjing. Bab najis mughalazah tu cerita lain. Cerita mughalazah. Tapi ni cerita rahmat. Kesian, belah kasihan, kasih sayang. Kena ada sebab dia kehausan. Maka diberi air kepada anjing yang kehausan. Walaupun seekor anjing. Kita bila sebut anjing tu rasa macam jijik sikit kan? Ya. Tetapi memberi minum, maka baginya adalah balasan syurga. Maka di situ sifat rahmat ini adalah sesuatu yang dituntut. Yang mana kata Nabi SAW, man la yarham, la yurham. Sesiapa yang tidak ada sifat rahmat tadi, maka dia juga tidak akan dirahmati. Maka dengan sebab itu nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta kepada haiwan sekalipun, kita kena buat baik. Jangan menzalimi. Jangan seksa haiwan, tak boleh. Jadi, apakah apa faedah pengajaran yang kita dapat? Kalau dekat haiwan kita tak boleh zalim, kena ada sifat rahmat, apatah lagi sama manusia. Sebab itu antara rahmat Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala mengutuskan Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya 107. Tidak kami utuskan kau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Itu juga rahmat yang diberikan kepada kita. Satu lagi soalan Cik Omar tadi tentang gelaran. Bab nama kita sebut dah, Rahman ni tak boleh untuk kita lah, untuk makhluk. Itu khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bab gelaran ni kadang-kadang orang gelar. Kawan tu kadang mesra orang ni mak lah, mak bulat, mak belon, mak laksa, mak bihun sup, mak apa semua. Sebab apa? Di kampung tu 10 nama mat atau nama man. Nama man lah. Man. Man ni ada 10. Man mana satu? Baik, boleh ke menggelar seumpama itu? Kita lihat. Kalau sekadar untuk membezakan, dia ni jual laksa panggil man laksa. Dia ni apa kita kata jual beras, man beras. Contoh. Sekadar untuk membezakan, dan bagi mereka itu tidak ada masalah, maka diharuskan. Diharuskan. Kerana apa? Kita tak nak beza. 10 orang man dalam kampung tu, macam mana nak buat ni kan? Nak beza macam mana? Jadi itu boleh. Namun begitu kalau ia mengaibkan man tempang, sebut begitu.
Tak bolehlah sebab benda tu mengaibkan. Benda gaib ni dia termasuk dalam umpatan. Jadi dia sendiri pun tak suka orang panggil dia macam tu. Maka ini tidak dibenarkan, ini adalah haram. Jadi begitu. Tetapi nama Rahman tetap tak bolehlah kita sebut tadi. Kalau Man tu okey gila Man kan. Wallahu alam. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi kita ada soalan yang seterusnya Ustaz daripada Facebook kita. Soalan daripada Ruby Abu Bakar Ruby. Unik nama dia. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru, tanyalah Ustaz. Apakah yang membuatkan kaum musyrikin tidak mahu mengakui bahawa Allah itu adalah Ar-Rahman? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih kepada Ruby Abu Bakar Ruby kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, sebagaimana Ustaz cakap, sifat Rahman ni kepada seluruh makhluk. Tapi kaum musyrikin ini masih lagi tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz. Jadi apakah yang membuatkan kaum musyrikin ini tak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahman tersebut? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Sebenarnya banyak faktor juga kalau kita lihat mengapa golongan musyrikin tidak mahu menerima dakwah Nabi SAW. Sehingga kan pernah satu ketika Nabi menyatakan Nabi menyatakan bahawa sekiranya kamu menolak apa yang aku bawa ini, apa yang aku sampaikan ini, aku serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kamu terima, fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah. Kalau kamu terima Islam ini, ianya memberi kebaikan kepada kamu di dunia dan juga di akhirat. Kamu beruntung dunia akhirat. Tetapi wa in tarudduhu alayya asbir li amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Tetapi sekiranya kamu tolak, kamu tak mau terima juga, aku bersabar dengan ketentuan Allah. Allah yang akan menentukan. Kamu akan, macam kamu nak mati, kamu nampaklah bagaimana keadaan dia. Antara punca yang mereka tidak mahu terima sebab mereka selesa dengan kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal Allah. Itu yang pertama sekali. Nampak tak kenal Allah. Sebab itu mereka pertikai macam-macam pertikai. Dalam Al-Quran menceritakan, mereka kata, bila mati esok, takkan dah kita dah jadi tulang belulang dah apa semua, kan takkan nak hidup balik. Itu contoh. Mereka tak boleh terima. Sebab mereka tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, kewajipan untuk kita kenal Allah. Allah sebut dalam Quran, ayahsabul insan allan najma'i dhama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah Taala cerita, bukan sekat tulang belulang Allah Taala boleh himpun. Mereka kata tak boleh himpun kan, tak boleh nak kembalikan balik. Bukan sekat tulang belulang, jari jemari oleh Allah boleh susun. Orang terkejut, jari jemari macam mana? Hari ini baru kita tahu, jari jemari ini 10 jari kita, 10 lah berbeza. Bukan sekat berbeza kita, satu manusia pun tak sama dengan kita. Kan? Sebab tu kita pergi mana-mana, kalau di immigration, satu negara, mula dia buat itu dulu. 2 jari ni, lepas tu 4 sini, 4 sini. Itu dia. Sebab apa? Dia membezakan seorang dengan seorang. Begitu rumit. Allah Ta'ala boleh buat. So, kenal Allah. Yang pertama, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kenal, insya-Allah dia akan melaksanakan pengabdian diri kepada Allah. Yang keduanya, mereka ini malah nak berfikir. Kami ikut tok nenek kami. Gitu. Ada orang macam tu sekarang ni. Belajar tak nak, apa tak nak. Sedangkan Islam mengajar kepada kita ilmu tu penting. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia tak nak fikir apa. Tok nenek aku buat macam ni, aku macam ni. Tok nenek semua bala. Begitu aja. Kena fikir logik. Tak nak fikir. Dia tak mau mencari Allah Ta'ala. Tapi makan nak cari. Yang heran, makan nak cari, minum nak cari, tempat tinggal nak cari. Tetapi Allah dia tak cari. Siapa Allah? Sedangkan itu merupakan kewajipan yang lebih utama daripada makan dan minum. Betul. Dan ada juga yang kalau zaman Nabi, kalau tengok antara peringkat awal yang ikut Islam ni, yang terima ni adalah golongan mustada'afin. Golongan yang lemah, golongan yang ditindas. Sebab apa? Sebab kadang-kadang golongan yang Allah bagi nikmat kepada mereka, nikmat yang banyak, mereka rasa tak berhajat pada Allah. Ini masalahnya. Mereka kata, aku buat macam mana pun okey je. Aku buat maksiat pun okey je. Aku buat apa pun tak semua Tuhan pun okey je. Memanglah. Kadang-kadang hari ni ada juga orang pertikaikan. Orang kata, tengok orang Islam kita ni. Kan, kita beriman, kita solat lima kali sehari. Kita solat. Aku tak tinggal solat. Tetapi, kadang aku rezeki pun tak teramana. Tengok dia tak solat pun. Dia tak beriman pun. Rezeki banyak. Macam mana?
Itulah kita kata kena kenal sifat Allah Ta'ala. Kenal nama Allah menunjukkan sifat Allah. Ar-Rahman Allah Ta'ala. Allah bagi semua. Allah bagi pada semua makhluk. Itu sifat Ar-Rahman Allah. Tak kisahlah kamu ni kafir ke, kamu ni beriman ke. Usaha aja Allah bagi. Allah bagi. Jadi itu. Tetapi kita kena sedar. Keistimewaan orang Islam ni, kita kena sedar bahawa kita ada keistimewaan. Keistimewaan kita lebih lagi, iaitu kita dapat nikmat di akhirat. Ini yang kita kata yang sesuatu yang tak diperoleh oleh orang kafir. Sebab tu kita lihat mereka rasa kesian. Kena ada perasaan itu. Al-Imam Al-Ghazali ulas dalam kitab Al-Maqasid Al-Asna tu, fi syarhi Asma'illahu Al-Husna, dia kata seseorang yang memahami sifat Ar-Rahman, dia akan sentiasa mengasihi orang yang lalai daripada mengingati Allah Ta'ala, dan dia akan dia berusaha untuk menasihati orang itu dengan lemah lembut, bukan dengan cara penghinaan tak, tapi dengan lemah lembut dia cuba menasihati. Sebab apa? Sebab dia nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Allah akan bagi kasih sayang kepada orang yang menghendaki kasih sayang. Tetapi sekiranya dia tak mampu nak melakukan, nak nasihat tak mampu, dia berdoa. Doa kepada sahabat dia, kawan-kawan dia, yang tak Islam bagi Islam, yang dah Islam dah tak beramal beramal. Apatah lagi kalau kita berdoa pada seseorang ni, Allah, malaikat akan doa kepada kita apa juga yang kita doa kepada orang. So banyak ganjaran yang akan kita peroleh. Jadi itu antara cara bila mana kita memahami Ar-Rahman, ada rahmat dalam hidup kita, kasih sayang dalam hidup kita yang kita tumpahkan di antara sesama manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Masya Allah, jawapan yang sangat-sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya Ustaz. Banyak soalan kita hari ini. Daripada Pak Suli Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya, Al-Malik adalah penguasa yang maha memiliki segalanya yang di langit dan di bumi. Dan adakah kita dikira orang yang kufur dengan nikmatnya bila kita berkira-kira dalam hal-hal harta benda yang dikurniakan untuk dibelanjakan ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Terima kasih kepada Pak Suli Romli kerana sudi bertanyakan soalan. Silakan Ustaz. Ya, kalau bincang bab kufur ini, memang dia ada kufur dari sudut akidah. Itu orang yang keluar daripada Islam lah yang kufur, yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Allah Ta'ala sebut, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tidak terhitung, sangat-sangat banyak. Nikmat Allah yang menunjukkan, bukan sekadar nikmat itu menunjukkan kepada sifat penguasaan Allah, tetapi juga menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi yang sangat banyak kepada kita. Maka dengan sebab itu, kalau kita tidak menggunakan nikmat-nikmat itu ke arah yang diredai oleh Allah, maka di situ kita menjadi kufur nikmat. Allah bagi duit, bagi harta. Sebab tu harta itu sebenarnya memang kita tak dapat nafikan satu benda. Manusia ni atas dunia ni yang dia paling sayang harta. Betul. Sebab disebut oleh Allah. Allah sebut apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu ni suka pada harta, suka yang melampau-lampau, suka sangat-sangat. Namun begitu kita kena ingat, harta itu bukan milik mutlak kita. Sebab itu dalam ayat Quran Allah sebut, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa yang kami bagi, kata Allah. Mereka bersedekah. Maknanya mereka sedekah tu pun, hak kita keluarkan di jalan Allah Ta'ala itu bukan hak kita. Hak Allah. Kita pinjam sekejap. So kita menggunakannya Allah. Cuma rahmatnya Allah, sayangnya Allah. Kita guna hak Allah, kita bagi ke orang. Allah menambahkan lagi nikmat kepada kita, pahala kepada kita. Macam-macam Allah Ta'ala bagi. Ganjaran yang sangat besar dunia dan juga akhirat. Sedangkan kita bagi tu ke hak kita, hak Allah. Macam kita lah orang hak pinjam kan. Bukan hak kita. Tu pun Allah Ta'ala bagi. Jadi orang kedekut ni saya tak tahulah. Kenapa apa jadi macam tu? Sebab dia duk rasa apa? Dia duk rasa itu hak dia. Dia rasa hak dia. Sedangkan semua dia akan tinggalkan. Betul. Sebab tu kalau berkira-kira kedekut ni, dia tak akan membawa kepada kebaikan. Bahkan membawa kepada kehancuran. Bahkan dalam ayat Quran, dalam surah Al-Munafiqun, Allah menceritakan tentang bagaimana ada di kalangan orang beriman ni, ada yang tiru golongan munafik, jenis kedekut ni. Lalu mereka akan menyesal. Bila menyesal? Ketika mana mereka nazak nak meninggal dunia.
Ketika nazak nak mati itu, mereka mohon kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas salihin. Ya Allah, tolong postponekan sikit ajalku. Tolong lewatkan sikit ajalku. Untuk apa? Untuk aku bersedekah. Waktu tu baru dia sedar. Setiap orang dia akan rasa perkara tersebut ketika nazak. Kan? Jadi maknanya Allah Ta'ala mention dalam Quran sebagai satu peringatan. Jadi jangan berkira-kira, jangan kedekut. Kita gunakan harta insya-Allah jalan kebaikan jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana segalanya milik Allah. Kita tak ada apa-apa. Ada nasyid tu apa? Mana semua Allah yang punya kan. Itu wallahu alam. Jadi Ustaz, saya berkenaan dengan apa sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus. Sebagaimana kita maklum Ustaz, kesemua yang kita ada ini semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan. Tangan kita, mata kita, harta, rezeki dan sebagainya, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Tapi yang bagaimana macam Ustaz cakap tadi, harta tu kita boleh nampak dan manusia mencintai harta. Tetapi apa yang kita tak nampak, kalau kita contohlah kalau tangan kita membuat sesuatu keburukan, kemudian kita bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan menerima taubat kita. Tetapi perkara-perkara yang kita nampak ini kita boleh menjaga. Sebagaimana contoh, kalau mata kita ini kalau kita tidak gunakan untuk melihat benda-benda yang maksiat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kita rahmat. Jadi Ustaz, persoalan saya, kesemua perkara yang zahir ini kita jaga. Tetapi contohlah anggota badan kita sendiri, organ dalaman kita lah sebagai contoh. Untuk orang-orang yang mungkin pernah merokok sebelum ini, dia tak menjaga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dia tak jaga paru-paru dia tak jaga apa-apa kesihatan lah. Contoh kalau dia makan makanan yang tak berkhasiat, terlebih tak makanan tak berkhasiat, dia tak menjaga usus dia. Jadi adakah benda-benda yang kita tak nampak ini pun akan dipersoalkan di akhirat nanti Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan. Daripada apa yang kita akan dipersoalkan pada setiap perkara, semua sekali. Dan memang menjadi tanggungjawab kalau bab makan tadi. Allah sebut dalam Quran, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makan sesuatu di atas muka bumi ini halal dan baik. Kita tengok sifat rahmat Allah Ta'ala kat situ. Iaitu yang pertama, kita nak makan, Allah sediakan sangat-sangat banyak. Nak makan apa? Tak boleh makan daging, makan ikan. Tak boleh makan ikan, makan ayam. Tak boleh makan ayam, makan roti. Tak boleh makan roti, makan nasi. Tak boleh makan nasi, makan bali. Tak boleh, nak apa? Buah pula. Macam ini rahmat Allah berlimpah ruah, ya Allah, banyaknya kasih sayang Allah pada kita. Cumanya ada beberapa perkara yang Allah larang sebagai ujian. Nak tengok, dah bagi banyak dah, hak sikit ni nak ikut ke tak ikut? Ada larang ni kan. Kalau yang tu tak boleh ikut, tak tahulah. Air ni macam-macam air kita boleh minum. Arak je tak boleh minum. Yang memabukkan. Yang lain, kita kata, buatlah nama apa je nama apa. Bancuhlah kopi ke teh ke jus ke apa, minumlah. Betapa banyak. Allah bagi sikit tu sebagai ujian, nak tengok sifat kita sebagai perhambaan, nak ikut ke tak ikut. Orang yang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merasai kasih sayang Allah Taala, dia akan rasa dekat situ. Ujian ini dia akan patuh dan taat. Sebab apa? Dalam larangan Allah pun sebenarnya ada rahmatnya. Sebab apa Allah larang? Sebab apa benda haram tu diharamkan? Sebab membawa mudarat. Betul. Sebab tu sebelum yuharrimul khaba'ith. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan benda yang khaba'ith. Khaba'ith ni apa? Khaba'ith ni maknanya benda-benda yang tak elok, benda-benda yang boleh memudarat, maka diharamkan. Maka yang dilarang tu pun sebenarnya untuk kebaikan kepada kita, subhanallah. Jadi itu menunjukkan, kalau tak nak lagi kita tahu lah orang kata kan. Maknanya semuanya macam kita lah larang main tengah hujan kalau anak menjam tengah, sebab takut demam tu je kan. Mana ada kebaikan dia, Allah larang satu perkara itu, maka kita kena ikut. Bahkan bila kita ikut tu, kita mendapat kebaikan duniawi dan ukhrawi. Masya-Allah. Dunia kita dapat dah, dari sudut kesihatan, kebaikan tadi sebut paru-paru apa semua kan. Dunia kita dapat dah, akhirat lagi kita dapat, sebab Allah Taala akan bagi ganjaran pahala kepada kita. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi insya-Allah Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak tarik nafas dulu, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu topik akidah 99 nama Allah, yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Quddus, yang akan dikupas oleh panel kita iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Osman. Dan insya-Allah kita nak ke soalan yang seterusnya Ustaz. Kita ada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik Ilyas daripada Aitan Pulau Pinang. Masya Allah, Encik Ilyas. Apa khabar Encik Ilyas? Alhamdulillah. Apa khabar dan Ipami dan juga Ustaz Muhammad Suki? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Semoga lebih rahmat oleh Allah. Amin, insyaAllah. Soalan saya, dalam surah Al-Fatihah, Allah ada firman Malik Yaumiddin. Allah yang pemberi pembalasan di akhir akhirat. Ada lain nama yang ada 3 lagi yang menyerupai Malik, bolehkah Ustaz jelaskan? Ada lagi Malik, tentang Malik lah, Allah yang maha penguasa di pembalasan di akhirat. Dan juga saya nak minta pencerahan Ustaz, apa bezanya Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim? Dikatakan di situ maha mengasih dan penyayang. Adakah bezanya mengasihi dan penyayang tu di situ? Minta pencerahan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ilyas kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, berkaitan dengan kalimah Al-Fatihah Al-Malik Yaumiddin, ada tak nama-nama lain Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Encik Ilyas atas persoalan yang dikemukakan. Menurut surah Al-Fatihah yang kita baca hari-hari, di situ kita mengikrarkan tentang mulkiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah ada rububiyahnya, ada uluhiyahnya, ada mulkiyahnya, iaitu ada hidayahnya. Iaitu mulkiyah itu merujuk kepada Allah Taala yang menguasai, Malik Yaumiddin. Ad-din itu dia merujuk kepada hari pembalasan, iaitu Allah Subhanahu wa taala menguasai, raja kepada pembalasan. Dan selain pada Malik disebut juga sebagai Malikul Mulk. Satu lagi, kalau tengok Asmaul Husna agak ujung tu ada Malikul Mulk. Jadi menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah sebut qulillahumma malikal mulk tu'til mulk man tasha wa tanzi'ul mulk mimman tasha. Allah bagi ke atas dunia ni, Allah bagi pinjam sikit. Betul. Kekuasaan, kerajaan lah kita sebut kan. Kerajaan Allah Ta'ala amat hebat. Allah bagi sekejap atas dunia, tengok bagaimana sama ada dia nak patuh ataupun tidak. Dia sedar keterikatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tidak. Jadi ayat tersebut memberi kepada kita satu peringatan. Kalau orang berlaku zalim di atas dunia ni, ingat dia akan selamat kah? Atas di akhirat esok memang dia tak boleh buat apa dah. Di akhirat esok memang menyerah lah. Allah Ta'ala menguasai segala-galanya, dia tak ada kuasa dah. Walaupun atas dunia ni kadang orang taat pada dia, orang patuh pada Firaun. Firaun ni kira habis lah kan. Semua taat pada dia, tak berani nak panggung kepala pun tak berani. Orang kata kan, dahsyat betul. Saya mengaku sebagai Tuhan lah. Qala ana rabbukumul a'la. Apa jadi? Nak ceritanya, di akhirat esok kuasa apa pun tak ada dah. Allah Ta'ala yang akan memberi penghakiman, hukuman sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan soalan yang kedua tadi tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, terjemah. Kadang Ar-Rahman Ar-Rahim kita sebut tadi. Ar-Rahman ni dia lebih luas lagi lah. Betul. Ar-Rahman Allah Ta'ala, dia menunjukkan kepada sifat zat. Zat Allah Ta'ala. Saya bagi contoh tadi, kalau ikuti tadi, contoh orang yang mempunyai sifat. Kita tak nak banding dengan Allah Ta'ala, tapi nak bagi faham. Orang tu memang sifat tu ada dengan dia. Ar-Rahim ni sifat perbuatan, maknanya dia melakukan perbuatan tersebut. Baik. Cuma terjemahan ni ialah kita dalam bahasa Melayu ni kita cuba cari terjemahan yang paling tepat, kadang-kadang tak tepat sangat pun. Sebab tu kita nak kena menghayati maksud yang sebenarnya juga daripada kalimah bahasa Arab itu. Sebab kalau ikut terjemahan, yang Maha Pemurah lagi Maha mengasihani atau Maha Penyayang. Kan? Jadi itu. Saya pernah ditanya ni bab ni. Dia kata Allah Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Penyayang tu Allah kedekut lah, dia kata.
Saya duk fikir apa dia nak kata ni? Buat apa kedekut? Oh, dia kata kalau kita sayang sesuatu kan susah nak bagi ke orang. Kita baru beli kereta. Beli kereta, orang nak pinjam, oh tak boleh. Oh sayang kereta sampai nak pinjam pun tak boleh. Nampak? Dia faham kot bahasa Melayu kot macam tu. Allahu Akbar. Jadi maknanya memang lari sangat-sangat kan. Jadi sebenarnya kita kena faham konsep. Sama nak terjemah macam mana? Terjemah penyayang ke, terjemah mengasihani ke, tetapi kita faham bagaimana Allah Ta'ala sebut wa kana bil mu'minina rahima. Sebab tu ada setengah ulama menyatakan rahim ni memang fokus kepada orang yang beriman kepada Allah. Sifat rahmat juga, tetapi banyak diberi pada orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala bersifat rahmat kepada orang yang beriman daripada dunia sampai ke akhirat. Tetapi sifat ar-Rahman Allah Ta'ala, Allah bagi kepada semua. Orang beriman Allah bagi, orang tak beriman Allah bagi, binatang Allah bagi, apa juga Allah bagi. Apatah lagi, dunia ni sebenarnya tidak ada apa di sisi Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis Nabi SAW, sekiranya dunia ta'dilu janaha ba'udah. Kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah seberat janaha ba'udah, sayap nyamuk. Sayap nyamuk ringan kan. Tapi kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, nescaya orang yang kufur pada Allah tidak boleh minum seteguk air sekalipun. Allah. Itu. Tetapi oleh kerana dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, maka Allah bagi semua. Walaupun orang yang menghadapi kesengsaraan di atas dunia, orang Islam dia kata banyak musibah, banyak kita kata mana kasih sayang Allah, dia bertanya kan. Dia bersabar, dia akan dapat ar-Rahim daripada Allah Ta'ala. Once dia dapat masuk syurga, Allahu Akbar, dia sikit secebis daripada syurga tu akan hilang segala kesusahan yang dia pernah alami. Seolah-olah dia tak pernah rasa susah langsung seumur hidup dia dapat nikmat syurga. Tetapi awas, kalau orang yang masuk neraka, katakan atas dunia ni, orang ni kufur pada Allah tapi kaya, ya amat kan, hebat kan, rumah saja 10 tingkat ada lift kan, kereta ada 20 biji kan, oh kaya, tapi dia kufur pada Allah. Kita tengok, oh dia tu dapat nikmat banyak walaupun dia kufur. Ingat, kalau dia mati dalam keadaan kufur, dapat neraka Allah, secepis dapat sikit daripada neraka, menyebabkan dia rasa dia tak pernah ada nikmat langsung, segalanya terpadam. Kerana apa? Nikmat ada azab neraka itu sangat-sangat pedih. Allah. Jadi kita usaha untuk dapat kasih sayang Allah, rahmat Allah dengan kita menambahkan iman dan amal soleh, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi itulah dia perbezaan di antara sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah untuk setiap makhluk di muka bumi dan Ar-Rahim hanyalah untuk orang yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada saudari Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Soalan yang pertama, adakah dengan Allah menciptakan kita dan tahu segalanya apa kita lakukan adalah kerana sifat al-mulk, yakni Allah berhak ke atas sesuatu? Apakah dengan menetapkan segala perintah dan larangan ke atas manusia itu adalah kerana sifat al-malik itu sendiri dan sesungguhnya Allah itu maha berkuasa? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih kepada Kak Yat daripada Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Dekat je dengan kita Ustaz. Jadi terima kasih kepada Kak Yat kerana sudi bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan Al-Khaliq. Allah Ta'ala mencipta, Allah Ta'ala maha mengetahui Al-Alim. Dan Al-Malik itu menunjukkan kepada kekuasaan mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau kita menghayati dia punya kesan kepahaman terhadap Al-Malik ini, sifat kekuasaan mutlak Allah Azza wa Jalla, maknanya seseorang itu dia akan merasakan bagaimana dia tidak memiliki dan tidak memerlukan sesuatu apapun melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia ni tak ada apa-apa sebenarnya. Betul. Yang menguasai, memiliki sepenuhnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga kalau lihat, kalau saya suka tengok pandangan Imam Al-Ghazali, dia banyak touch kita punya hati.
banyak tas kita punya hati. Begitu juga kita boleh tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebab maksud ihya itu sendiri pun menghidupkan ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Nak hidup bagi ada ruh. Bukan sekat kita belajar saja, tapi kita nak bagi rasa, nak bagi feel. Yang mana dia kata seseorang itu di mana dia juga memiliki kerajaannya sendiri. Manusia tu setiap orang ada kerajaan. Dia miliki. Bagaimana? Kerajaan khasnya hatinya. Hatinya, tenteranya, syahwat dan kemarahannya, dan rakyatnya lidahnya, matanya. Itulah konteks diri. Kita ni menguasai kerajaan. Kalau kita kata kerajaan dalam konteks kerajaan sungguh negara, tak, kita tu sebuah kerajaan. Kita sendiri menguasainya. Dari kita kata lidahnya, mata, kedua tangan, seluruh anggota badan yang semua akan mentaatinya. Baik. Jadi begitu juga orang yang faham konsep Malik ini. Konsep Malik. Dia akan mentadbir dan memerintah kerajaannya, yakni badan dia sendiri, tubuh dia sendiri, iaitu dengan kehendaknya, dengan menentukan gerak hati dan tindakan anggota tubuh badan dia menurut kehendak yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu. Dan kalau kita lihat juga ada satu cerita yang dibawa oleh Imam Ghazali yang dipetik juga daripada Al-Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah. Dia menceritakan bila mana ada seorang saleh, dia bertemu dengan seorang penguasa. Penguasa ni makna orang ada jawatan lah, orang ada pangkat, orang kerajaan lah kan, ada orang besar. Lalu orang ada pangkat tu dia pun bertanya pada orang saleh ni, kamu nak apa? Kamu puan kat aku lah. Nak apa kamu puan lah, minta aku bagi lah. Kan? Maka orang saleh itu kata, bagaimana Tuan boleh mengatakan sedemikian, sedangkan saya ini memiliki dua hamba, sedangkan Tuan menjadi hamba kepada dua perkara tersebut. Dua itu yang menjadi menjadi hamba kepada saya, Tuan jadi hamba kepada dia. Dia pun pening. Macam mana ni? Kan? Saya tak berhajat pada Tuan, dia kata. Kenapa? Kerana dua perkara Tuan menjadi hamba kepada dia, sedangkan saya yang jadi Tuan kepada dia. Sebab apa saya berhajat pada Tuan? Lalu dia bertanya, dia kata, apa maksud Tuan? Apa maksud saudara? Orang saleh itu menjawab, dua perkara itu adalah sifat tamak dan nafsu. Bila mana anda dikuasai oleh tamak dan nafsu, maknanya anda hamba kepada tamak dan nafsu. Saya alhamdulillah, saya dapat menguasai tamak dan nafsu, jadi saya jadi ketua ataupun tuan kepada dia. So, saya tak perlu pada tuan lagi, yang jadi hamba pada nafsu dan juga ketamakan. Jadi ini satu kata-kata, satu gambaran, satu kisah yang nak menggambarkan macam mana hati kita yang perlu kita bentuk supaya kita kuasai. Allah Ta'ala menguasai. Ya, sifat itu kita nak ambil takhalluq tadi kan. Dengan sifat itu kita berkuasai juga, tapi kita kuasai dengan suasana yang kita nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya juga, kita faham sifat Al-Malik ini juga, kita akan rasa ada perasaan al-khauf wal raja, rasa takut dan mengharap kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala yang memiliki segala-galanya. Syurga neraka Allah Ta'ala. Sebab itu walaupun kita buat baik macam mana pun, tentu kalau masuk syurga, tak. Dengan rahmat Allah. Betul. Allah yang menentukan. Dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Yang kita belajar dalam sifat wajib bagi Allah kan. Sifat ma'ani. Baik, jadi begitu juga kalau kita rasa kebesaran Allah, Allah menguasai segala-galanya, maka kita akan terima hukum Allah. Hukum Allah kita akan terima. Walau siapa pun kita. Kita sebuah kerajaan ke, kita orang individu ke, apa juga hukum Allah kita terima. Sebab apa? Sebab Allah yang memiliki segala-galanya. Maka bila Allah perintah, kita kena laksanakan supaya kita mendapat keselamatan. Wallahualam. Masya Allah Ustaz, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, berkenaan dengan sifat Al-Malik Ustaz, Maha Raja ataupun Maha Menguasai, sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala Maha menentukan segala-galanya di atas muka bumi ini. Jadi ada sebahagian daripada masyarakat kita yang berpendapat bahawa bila kita di atas dunia ni, kita nak lakukan apa-apa pun semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka menggunakan alasan ini, kalau aku buat jahat sekalipun, ini dah ditentukan oleh Lauh Mahfuz. Dah ditulis kat Lauh Mahfuz, aku nak buat jahat, Allah dah tentukan aku nak buat jahat, aku tak boleh nak buat apa. Jadi apa jawapan ataupun huraian yang Ustaz boleh berikan kepada
masyarakat-masyarakat yang mempunyai sifat-sifat sebegini, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Orang macam ni pertama mungkin dia tak kenal Allah. Satu. Yang keduanya bukan tak kenal saja, cari pasal. Sama. Jadi pandangan ini, pegangan ini pandangan Jabariyah. Satu fiqh, satu kumpulan yang sesat. Yang mana mereka menyatakan kita ni ibarat kapas di udara. Udara tolak kanan-kanan kita, kiri-kiri kita. Mana semua Allah Ta'ala tentukan. Baik, orang macam ni senang aja jawapan dia. Kita pergi kat dia, kita tumbuk dia sebiji. Bom sebiji, penampar sebiji sekali kan. Dia terkejut, dia marah kita. Buat macam mana? Allah menentukan aku untuk tumbuk kamu, rasa kan. Betul. Kan? Sebab apa? Sebab kita ada usaha dan ikhtiar. Kita kena faham. Allah Ta'ala bagi memanglah keburukan pun Allah bagi, kebaikan pun Allah bagi. Tetapi Allah redha dak yang buruk ni. Allah tak redha. Sebab kalau kita kata keburukan tu Allah tak bagi, maknanya adakah kita mencipta keburukan? Makna kita berkuasa? Tidak. Allah Ta'ala yang berkuasa. Kita tak berkuasa, kita lemah. Tetapi Allah bagi pilihan kepada kita. Sebab tu kita dalam soal itu, ada benda yang memang Allah bagi, baik nak buat, Allah izinkan, nak buat jahat pun Allah izinkan. Kalau benda jahat Allah tak izinkan, dia memang tak boleh buat pun. Begitu juga benda baik, dia tak boleh buat pun. Jadi Allah izinkan. Cumanya, Allah redha yang baik, Allah tak redha yang tak baik. Sebab itu adanya syurga dan neraka. Sebab itu ada dosa dan pahala. Maka dengan sebab itu, dia jangan jadi alasan untuk menghalalkan perbuatan kejahatan yang dilakukan. Itu saja orang tercari pasal. Ada yang sebab kan sekarang ni ada yang dulu yang viral dulu berkenaan dengan mengenal diri, mengenal Allah. Solat tak payah tak payah solat, niat je dah cukup. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Itu maknanya bukan kenal, memang tak kenal, bahkan sesat. Sebab apa? Sebab orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala, insan yang paling kenal Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usalli. Solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Dan Aisyah tanya, Rasulullah solat sampai mengkak ke kaki. Rasulullah kata, Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah kau diampunkan dosa oleh Allah Taala? Afala akunu abdan syakura. Nampak tak? Itu solat malam tu, solat malam. Jadi maknanya solat itu satu kewajipan. Jadi itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas. Dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, very clear. Maka dengan sebab itu orang yang menyatakan tak perlu solat, memang dia nak cari pasal. Dia nak mudah kan, nak mudah. Kan? Jadi dia cuba bermusing-musing kan, dia cari macam mana nak menghalalkan perbuatan dia ni. Ada orang macam tu. Dia malas nak solat sebenarnya. Dia duk cari macam mana hujah-hujah. Dia marilah sembang bagi atas angin sikit, tak jejak sikit. Supaya apa? Supaya boleh terima. Orang pun hak serupa dengan dia nak ikut dia lah. Kononnya betul lah apa. Memang tak solat ni kata para ulama macam ni lah. Solat dengan, kalau ibarat anggota badan kita, solat ni kepala lah. Orang tak solat, orang tak ada kepala. So macam mana? Dia boleh hidup tak boleh hidup? Kalau orang depan kita tak ada kepala, kita kata ni muka orang ni hantu ke apa kan? Jadi maknanya tak boleh hidup tanpa kepala. Begitu juga manusia tak boleh hidup tanpa solat. Betul. Solat itu merupakan keutamaan. Masya Allah, betul Ustaz. Islam itu sememangnya mudah, tapi jangan dipermudahkan. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai kita di siaran TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita ada lagi sambungan 30 minit di TV9. Jadi kita berjumpa lagi sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Pejam celik lagi 30 minit lagi Ustaz siaran kita dalam Tanyalah Ustaz pada hari ini. Jadi buat para penonton yang baru saja menonton rancangan kita pada saat ini, suka saya nak ingatkan topik yang kita akan kupaskan pada hari ini adalah berkenaan dengan topik akidah,
iaitu 99 nama Allah, yakni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Quddus. Dan sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak meraihkan soalan penonton Ustaz. Kita nak raikan soalan penonton yang seterusnya daripada Facebook. Daripada saudari Izzara. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Tanyalah Ustaz, apakah dengan merasakan tiada milik kita, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala saat ketika di dunia diuji dengan kehilangan seseorang yang disayangi, kehilangan harta benda dan bentuk ujian yang lain? Apakah dapat dikaitkan apabila mengimani dengan Asmaul Husna Al-Malik yakni Maha Menguasai, menjadikan seseorang itu tetap utuh dengan kesabaran hatta apa jua keadaan ujian melata? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Izzara kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz dipersilakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Soalannya menyatakan tentang bagaimana situasi-situasi yang berlaku pada hari ini bila mana ada orang yang kehilangan seseorang yang disayangi atau kehilangan harta benda dan seumpamanya, apakah di situ menunjukkan mewajarkan kepada dia berputus asa? Sebenarnya ia lebih mirip kalau kita tengok kepada, kita faham konsep rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan apa sekalipun, walaupun kita kehilangan harta benda, sebenarnya banyak lagi yang Allah Taala bagi kepada kita. Yang kita hilang sikit je. Nikmat yang Allah bagi banyak sebenarnya. Kan? Nikmat pernafasan ni pun satu nikmat. Nikmat yang sangat banyak kita dapat. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan mungkin Allah ambil orang yang kita sayang sebagai contohnya. Maka memanglah hak Allah Ta'ala. Semuanya milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Bahkan bukan sekat orang yang kita sayang, kita sendiri pun bukan milik kita. Kita pun milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu saya teringat kepada Ibrahim bin Adham. Satu hari ada orang datang kepada dia, bertanya kepada dia, ada orang nak buat maksiat. Ada orang dia nak buat maksiat ni. Tapi terangi nak buat sangat ni. Ibrahim kata perkara ini disebut dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umur al-Akhirah oleh Imam Al-Qurtubi. Dia kata boleh nak buat maksiat, boleh. Boleh. Tapi kena lepas syarat. Kena lepas syarat. Apa syarat dia? Baik, ada 5 syarat. Cuma saya nak kait dengan apa yang sebut tadi. Antara 5 syarat tu, yang salah satu daripadanya adalah sekiranya malaikat maut nak ambil nyawa kamu kata kat dia, jangan ambil lagi, mari minggu depan. Ni hak aku, ikut suka aku lah. Contohnya, kalau boleh katakan malaikat maut macam tu, buatlah maksiat. Sebab apa? Sebab ada ruang untuk bertobat. Ada ruang kan. Tapi boleh minta. Boleh minta. Tapi sebenarnya diri kita pun bukan milik kita. Betul. Diri kita pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tu saya kata diri orang lain. Kan? Diri kita sendiri tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila sampai kepada mereka ajal, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal kepada mereka, tidak berganjak satu saat, satu detik sekalipun ke depan atau ke belakang. On time waktunya. Cuma kalau kita lihat, Allah sangat kasih rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala melimpah ruah. Orang yang diuji, bila dia sabar, Allah bagi pahala. Pahala yang berganda-ganda. Itu menunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala sangat luas, berlimpah ruah. Maka dengan sebab itu, tak nak ke dapat kasih sayang Allah? Tak nak ke dapat pahala? Sehingga disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang mafhumnya Nabi kata, orang beriman ni, orang Muslim, orang mukmin ni, kalau kena duri sekalipun duri, katakan duri kena cuk jari kan, sakit, ataupun duri keman, kan tahu duri keman, duri semalu. Oh, duri semalu. Semalu tahu lah. Kalau bagi keman, duri keman. Kalau kita tak pakai kasut, kita terpijak kan. Pijak. Memang sakit lah kan. Pedih kena duri tu. Kita sabar di atas kesakitan itu. Itu musibah juga. Allah bagi pahala pada kita. Allah ampunkan dosa kita. Sebab kita sabar.
lagi banyak ujian, lagi besar ujian, ujian kehilangan orang kita sayang tadi, ujian kehilangan harta benda, lagi banyak kita bersabar, Allah akan bagi lagi banyak pahala pada kita, lagi banyak ganjaran, lagi banyak pengampunan dosa. Jadi di situ menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah Taala pada kita. Tak nakkah kita benda ni? Sebab itu orang yang betul-betul beriman kepada Allah Taala ni, Nabi puji. Nabi kata ajaban li amril mu'min. Nabi kata orang beriman ni memang special, memang ajaib, memang cantik, memang hebat. Sebab apa? Idza asabathu sarra syakara fakana khairallah. Sekiranya dia dapat nikmat, dia tahu itu daripada Allah, dia bersyukur. Itu yang terbaik baginya. Wa idza asabathu dharra, kalau dia dapat musibah, kesusahan macam ditanya tadi kan, macam-macam kehilangan harta benda apa semua sekali, sabara, dia bersabar. Fakana khairallah, itu juga terbaik baginya. Jadi orang beriman ni kok mana pun baik, dapat nikmat pun baik, dapat musibah pun baik. Itu benar-benar orang yang beriman. Yang siapa? Yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak kenal sungguh-sungguh Allah melalui nama-nama Allah Taala ini, untuk kita tahu apa peranan kita sebagai hamba Allah untuk kita lakukan ketika mana kita berhadapan apa juga situasi di atas dunia ini. Baik, Ustaz, penjelasan dan jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu 99 nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus. Jadi tanpa buang masa lagi, kita nak terus ke soalan seterusnya daripada soalan Facebook. Daripada Cik Puan Siti Nurbayah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Al-Qudus, yakni Maha Suci. Selain dari sifat suci bersih Allah Subhanahu Wa Taala itu, adakah sifat Al-Qudus, yakni Maha Suci, membuktikan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta dan mentadbir alam semesta ini tanpa salah dan silap serta cacat celanya? Dan adakah sifat Al-Qudus, yakni Maha Suci itu juga berkait dengan pekerti yang mulia serta sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kebencian tapi diliputi dengan rasa kasih sayang? Terima kasih kepada Cik Puan Siti Nurbayah kerana sudi bertanyakan soalan. Saya kira ini soalan-soalan yang sangat bagus dan juga sangat baik untuk kita kupas, Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan yang berkaitan dengan sifat Al-Qudus yang menunjukkan kepada kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak petik apa yang disebut oleh para ulama tentang sifat Al-Qudus ini, iaitu wajaba 'alal 'abdi an yuqaddisallahu wa yunazzihahu 'anil naqais, iaitu menjadi kewajipan kepada seorang hamba untuk menyucikan Allah, membersihkan Allah daripada sebarang kekurangan, sebarang perkara-perkara keaiban. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha sempurna. Jadi yang bersifat keaiban, sifat kekurangan, itu merupakan sifat kita. Maka dengan sebab itu, thumma, apa dia punya athar ala zalik, kesan daripada itu, kesan daripada kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala sifat kekurangan. Kerana apa? Kerana bila mana kita menyucikan Allah Taala daripada sifat kekurangan, sifat aib, keaiban, al-uyub dan seumpamanya, maka di situ dia kata thumma yuqaddisu nafsahu anis syahawat. Kemudian selepas daripada itu, dia akan menyucikan dirinya. Selepas kita menyedari tentang kesucian Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita daripada sebarang kekurangan keaiban. Jadi kita sebagai hamba yang penuh dengan keaiban ni, kita penuh dengan kekurangan ini, kita cuba menyucikan diri kita daripada sebarang syahwat, perkara-perkara syahwat, syubuhat, dan juga yang ada dalam hati kita, dan juga menyucikan wa jawarihahu minal ghafalat, iaitu menyucikan jawarih anggota-anggota luar kita daripada ghaflah,
Orang tahu orang Penang kata ghaflah. Alhamdulillah, Ghaflah. Ghaflah ni makna lalai. 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 Tak faham Tak faham, Ustaz. Bahasa Arab tu ghaflah tu bahasa Arab. Ghaflah. 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 Masya-Allah. Jadi minal ghafalat disebut di sini kan. Jadi fa idza fa'ala dhalika istanara qalbuhu wa dhahara dhalika ala zahirihi. Kalau dia melakukan seumpama itu, maka atas dia memuliakan Allah Ta'ala, menyucikan Allah, dia menyucikan jiwa dia, maka akan tersucilah jiwa dia, bersih jiwa dia, maka di situlah dia akan rasa diri dia ini memerlukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana dia menterjemahkan sifat tersebut, sifat-sifat yang baik itu, dia dapat membersihkan rohani dia, dapat membersihkan jiwa dia. Seterusnya dia boleh sampai ke tahap al-ikhlas kepada Allah Ta'ala. Lalu dia dapat memfokuskan kedudukan diri dia untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, untuk mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia akan jauh daripada sifat-sifat sombong, sifat-sifat nak dapat pangkat, nak dapat pujian, nak dapat kita kata kecenderungan jasmani yang lain. Kerana apa? Kerana hatinya yang bersih, dia akan cenderung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan perkara-perkara duniawi ini dia tak akan pandang perkara-perkara itu, tetapi dia lebih melihat kepada apa yang perlu dia dapatkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Ustaz, kita ada soalan kedua tadi Ustaz. Adakah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, sifat Al-Qudus ini berkait rapat dengan pekerti yang mulia serta sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa kebencian tapi diliputi dengan rasa kasih sayang, Ustaz? Baik, sifat kasih sayang ini diterjemahkan daripada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim sebagaimana kita sebut tadi. Ya, memang dia ada kaitan semua sifat nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memang ada kaitan di antara satu sama lain. Dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak bertepi. Istilah sekarang tidak bertepi kan. Maknanya terlalu luas, berlimpah ruah. Maka dengan sebab itulah kita lihat, dan di situ juga menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana bila mana kita merasai perkara sedemikian, kita sebagai hamba Allah Ta'ala dalam apa juga keadaan, kita akan merujuk kepada Allah. Kita akan meletak pengharapan kepada Allah. Dan insya-Allah bila ada perkara itu, kita akan tenang sebenarnya. Hari ini ramai orang stres sebab apa? Tak tenang, betul tak? Betul. Hari ini ramai stres, ramai tak tenang. Sebab apa-apa berlaku, dia terlalu bergantung pada makhluk yang tak sunyi daripada kekurangan, keaiban. Tak ada Al-Qudus, tak ada kan? Jadi dia bergantung kepada yang bukan maha sempurna. Bergantung pada makhluk juga. Bukan tak boleh makhluk ni, tetapi dia sebab musabab saja. Kita kena refer yang paling utamanya kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah kalau pengharapannya betul-betul kepada Allah Azza wa Jalla, maka di situ dia akan dapat rasa ketenangan dalam jiwa dia. Seterusnya mengatasi masalah-masalah yang banyak yang pada hari ini yang kita sebut stres melampau, dengan ujian-ujian yang tidak berkesudahan yang banyak hari ini. Jadi dia akan tenang, dan dia akan lihat pula bagaimana para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang merupakan kekasih Allah, mereka itu juga diuji oleh Allah dengan begitu hebat, tetapi maka semakin hampir dengan Allah Azza wa Jalla. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Di dalam surah Al-Hajj ayat 23, dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menguasai yakni sekalian alam yang maha suci. Soalan saya, apakah Al-Qudus di sini bermaksud terhindar dari berprasangka buruk yang mengatakan bahawa Allah memiliki keturunan pasangan yang pastinya pada dirinya sifat sempurna? Ini kerana ada kesefahaman yang menyatakan Nabi Isa AS adalah anak Tuhan, sedangkan Nabi Isa adalah anak kepada Maryam yang sifat memerlukan keperluan hidup seperti manusia biasa. Terima kasih kepada Sahziatul Sidik kerana sudi bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat makhluk, sifat makhluk itu diperlukan kepada anak.
Dia perlukan kepada keturunan. Betul. Kita sebut tadi bagaimana Al-Qudus itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala munazzahun anil uyub, anil naqais, naqais dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala suci daripada sebarang sifat keaiban. Keaiban itu sifat manusia. Kan? Sifat-sifat yang ada pada manusia yang perlu kepada pasangan dan sebagainya. Maka dengan sebab itu antaranya kita sebut dalam konteks ini juga dia ada kaitan dengan sifat Allah Ta'ala atau nama Allah Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi bila mana orang mendakwa bahawa Tuhan itu ada anak, maka dia menisbahkan sifat makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan keaiban pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentulah ini merupakan perkara yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu golongan Nasara, golongan Yahudi, mereka syirik kepada Allah Azza wa Jalla dengan perkara-perkara yang seumpama ini. Bahkan kalau kita lihat antara pegangan mereka, lagilah kita rasa penuh dengan cerita-cerita yang tidak ada asas. Contohnya, mereka menyatakan Nabi Adam alaihissalam ketika mana dia makan buah larangan itu dia berdosa. Dalam Islam dia tak berdosa sebab dia kesilapan sebagai manusia. Betul. Baik, mereka kata berdosa, lalu mana anak cucu Adam semua berdosa. Lalu Allah hantar Jesus, hantar Isa sebagai anak dia untuk disalibkan, ditumpahkan darah untuk diampunkan dosa semua orang. Itu kasih sayang. Ini satu perkara yang kita kata memang tidak berpijak pada bumi yang nyata. Benda ini satu tuhmahan, satu kita kata dakwaan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijawab dalam ayat surah Al-Ikhlas begitu jelas bahawa qul huwallahu ahad. Itu jawapan yang paling tepat, iaitu katakan Allah itu adalah Esa. Ya. Jadi Ustaz, macam mana kita nak positifkan masyarakat kita Ustaz? Lagi-lagi sekarang ni kita dilanda dengan wabak COVID-19 ni kan. Jadinya dalam sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, kita semua maklum bahawa Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tapi ramai di antara kita yang mungkin berpendapat bahawa kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian sekiranya hamba dia tidak mampu nak pikul. Jadi ada sebahagian yang mengatakan, ya Allah, aku tak mampu nak pikul ujian ni. Jadi macam mana kita nak positifkan orang-orang yang sebegini yang mudah sangat putus asa dengan ujian Allah Subhanahu wa taala? Baik, sememangnya Allah Taala menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklifkan, membebankan kepada kita sesuatu yang kita tak mampu. Jadi maknanya apa-apa juga perkara yang Allah wajibkan pada kita, kita mampu buat. Begitu juga dalam konteks sebaliknya, apa-apa ujian yang menimpa kita, kita mampu. Betul. Kita mampu, bukan di luar kemampuan kita. Tetapi sebenarnya apabila kita tidak ada pergantungan pada Allah, Betul. di situ menyebabkan kita rasa kita tak mampu. Maka di sini pentingnya perlu kepada kita untuk kembali mengenali Allah dengan sebenar-benarnya, merasai perhambaan kepada Allah. Maka di situ apa masalah pun, kita kata keburukan pun, ujian pun Allah yang bagi. Betul. Sebab itu dalam Al-Quran menyatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Iaitu mungkin satu perkara yang kamu anggap tak elok, tapi dia elok bagi kamu. Sebab orang yang diuji dengan sakit, dia rasa Allah, sebab apa aku diuji dengan sakit? Lupakah dia bila sabar dengan sakit, Allah bagi pahala. Mungkin pahala dia yang lain tak banyak. Betul. Pahala dia sikit je. Jadi dia boleh dapat pahala daripada sakit. Sakit itu mendapat pahala, dia redha, dia sabar. Maka banyak pahala. Setiap hari dia sakit, setiap hari pahala dia dapat. Sedangkan mungkin amalan dia tak banyak sangat kan. Tapi dia tak pada Allah. Tapi cuma dia tak banyak sangat berbanding dengan orang lain. Rupa-rupanya Allah sayang kat dia. Allah nak bagi pahala kat dia. Dari sudut itu. Nampak tak kat situ? Maka dengan sebab itu kita husnuzan. Bersikap positif. Sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kita berilmu. Dengan berilmu lah. Sebab kalau orang tak berilmu, dia anggap macam-macam lah. Ada yang Allah tak sayang kat dia dan sebagainya.
Kan? Jadi sedangkan itu juga termasuk dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita dah nak melabuhkan tirai kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini. Jadi Ustaz mungkin boleh memberikan sedikit kesimpulan tentang macam mana kita nak menghayati lebih lagi tentang sifat-sifat Allah ini, nama-nama Allah ini, 99 nama Allah iaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus ini Ustaz. Baik, secara kesimpulannya kerana masa pun tak mengizinkan kepada kita, kita hari ini kita telah melihat sebentar lalu tentang Asma al-Husna, peranan dia, kepentingan dia. Betul. Maka itu merupakan, dan ilmu ni merupakan ilmu yang disebut oleh para ulama asyraful ilmi, ilmu yang paling mulia, sangat mulia sebab dia berkaitan dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, berkaitan dengan ketahuilah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Jadi Allah tu Allah yang mana? Kita nak tahu, kita nak kenal zat tak boleh, maka kita kena sifat, kita kena nama-nama yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna. Jadi bila mana kita kenal, kita cuba nak mengaplikasikan dalam diri kita. Macam kita sebut tadi, sifat rahmat, kasih sayang, kita cuba aplikasikan. Dan Nabi bawa yang tu. Nabi bawa di kalangan masyarakat Arab berperang. Nabi bawa rahmat, kasih sayang. Akhirnya umat Islam jadi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hebatnya mereka jadi golongan yang sangat-sangat hebat sampai dapat menguasai 1/3 dunia. Daripada sikit kan berkembang kan. Sebab apa? Sebab sifat kasih sayang itu yang ada di antara mereka. Dan benda ni yang tak ada pada kita pada hari ini. Yang kita nak, bila kita belajar ni, kita nak bangkitkan balik perkara tersebut. Dan kita juga jangan lupa segala apa yang kita miliki ini bukan hak kita, milik semuanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. So kita gunakan, aturkan dengan cara yang terbaik supaya kita, kebaikan itu Allah tak dapat ke Allah Apa yang kita buat tu dia balik pada kita balik. Sebab Allah tak berhajat langsung kepada apa-apa perbuatan baik kita, perbuatan apa pun Allah tak berhajat. Tapi sebenarnya hak kita buat tu akan kembali kepada kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi Ustaz, untuk memberkati majlis kita pada hari ini, sudilah Ustaz untuk membacakan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita ada pada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita pada episod yang seterusnya pada esok hari kita akan mengupas topik ibadat iaitu mudahnya ke syurga, yang akan dikendalikan oleh moderator Da'i Anas serta panelnya Ustaz Roslan Mohamed. Dan jangan lupa untuk saksikan pada hari esok jam 6.30 pagi. Jadi terima kasih kepada Ustaz kerana sudi mengupas topik kita pada hari ini berkenaan dengan topik akidah iaitu 99 nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan Al-Qudus. Terima kasih juga kepada para penonton kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk sama-sama kita menimba ilmu. Moga-moga kita berjumpa lagi di masa akan datang di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.